Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan belajar membuat pengiraan melibatkan gabungan operasi. Okey, bila kita sebut operasi ini, operasi terdiri daripada kurungan, operasi kurungan, kita ada juga bahagi, darab, tambah dan tolak. Okay. So, secara ringkasnya, bila kita nak buat sesuatu pengiraan tu, kita mesti ikut keutamaan operasi, ya. Bukan main sesuka hati kira je. So, operasi mana yang paling utama sekali? Yang mana kita perlu tengok dahulu? Yang pertama adalah kurungan. Okay. So, kurungan ni ringkasannya kita tulis ku. Okey. Seterusnya bahagi. Bahagi ringkasannya kita tulis ba. Darab da, tambah ta, dan tolak tu. Ya. So, kamu kena ingat ku, ba, da, ta, tu. Okey, kalau dalam soalan jumpa kurungan, mesti buat kurungan dulu. Diikuti bahagi atau darab. Ya. Kurungan yang pertama, bahagi atau darab ni yang kedua. Jadi nak buat bahagi atau buat darab dulu? Okey, kita tengok dalam soalan dari kiri, ya. Dari kiri. So kalau soalan tu kita jumpa darab dulu, buat darab. Kalau kita jumpa bahagi dulu, buat bahagi. Okey, dan yang ketiga, operasi tambah ataupun tolak. Ya. Jadi selepas operasi bahagi dan juga darab, kita jumpa operasi tambah ataupun tolak. So, nak buat yang mana? Tambah atau tolak? Ikutlah yang mana-mana kita jumpa dari kiri dahulu. Okey, kita tengok satu soalan. Okey, cikgu bagi satu contoh soalan yang mudah dahulu supaya awak faham. Okay, soalannya adalah negatif 8 darab negatif 2 tambah 3. Okay, negatif 8 darab negatif 2 tambah 3. Okey, kat sini kita ada operasi darab dan operasi tambah. Ya. Negatif 8. Negatif ni bukan operasi, ni adalah simbol. So, sekarang ni kita nampak ada tanda darab dan tanda kurungan. So, kalau ikut kita punya hukum asas tadi, antara darab dengan kurungan, yang mana perlu settlekan dahulu? Mestilah kurungan. So, bila kurungan, kita selesaikan dulu ni soalan yang berada di dalam kurungan. Jadi, okey, negatif 2 tambah 3. Kita hutang 2. Katalah kamu hutang duit. Hutang 2, tapi kamu bayar balik 3. Kamu hutang RM2, bayar RM3. Jadi, yang tinggal adalah RM1. So, RM1 letakkan di bawah sini. Okey, manakala negatif 8 ni, kekalkan sahaja di tempat asal dia. Awak turunkan. Ni tadi turunkan ke bawah. Okay. Operasinya darab, kan? So, negatif 8 darab 1.
Negatif 8 darab 1. Jawapannya adalah negatif 8. Okey, kita tengok contoh kedua. Okey, kita ada 7 tambah 2 darab dengan negatif 3. Okey, cikgu ulang. 7 tambah 2 darab negatif 3. Okey, bila sesuatu nombor terus berjumpa dengan kurungan, sebenarnya kurungan ni membawa maksud kepada darab. Ya, operasi darab. Okey, jadi kita ada operasi tambah dengan operasi darab. Okey, kita perlu buat yang mana dulu, murid-murid? Tambah atau darab? Okey, kalau ikut Kubadatato, kita buat operasi darab dahulu ya. Darab Lepas tu barulah tambah. Okey, jadi kita buat 2 darab negatif 3. Jawapannya letakkan di bawah. 2 darab negatif 3 berapa? Awak boleh tekan kalkulator terus. Ya. Kalau nak congak, lagilah bagus. 2 darab 3 jawapannya 6. Disebabkan ada negatif, maka letaklah negatif 6. Okey, 7 turunkan bawah. 7 tambah negatif 6. 7 tambah negatif 6. Disebabkan ada 2 simbol yang bertemu, maka tanda negatif beserta nombor ni kita buat kurungan. Okey. Kita dah belajar sebelum ni kalau tanda tambah berjumpa dengan tanda negatif, dia akan jadi tanda apa? Tanda tolak. So 7 tolak 6, jawapannya adalah 1. Okey, cikgu buat tanda hashtag ni menunjukkan ini jawapan yang terakhir. Okey, contoh ketiga. Okey, contoh ketiga ni soalannya panjang sedikit ya. Okey, soalan kita adalah 4 tolak 12 bahagi negatif 2 tambah negatif 1. Okey, dengar tak cikgu sebut tadi? 4 tolak. So, kita ada operasi apa? Operasi tolak. Lagi bahagi. Operasi bahagi. Lagi operasi tambah. Okey, tolak bahagi tambah. Kalau ikut hukum Kubadatato, kita mesti buat operasi apa dahulu? Operasi bahagi. So, kita tengok simbol bahagi ni. Nombor apa bahagi dengan nombor apa? So, kalau kita tengok kat sini, nombor 12 bahagi dengan nombor negatif 2. Okey, so selesaikan yang itu dulu. 12 bahagi negatif 2. Awak tekan kalkulator dapat apa?
negatif 6. Kita dapat negatif 6. Okay. So, apa nak buat dengan nombor-nombor lain? Nombor lain, kita salin dulu ke bawah. Kita turunkan sahaja. Ni pun negatif 1 kan, kita turunkan. So, cikgu turunkan 4. Tolak kan? Tolak negatif 6 tambah negatif 1. Okey, tengok. Tolak berjumpa negatif. Tolak berjumpa negatif. Jadi, nombor negatif, negatif 6 ni, simbol berserta nombor kita kurungkan. Okey, seterusnya, apa yang nak dibuat? Okey, seterusnya, apabila kita nampak ada kedua-dua simbol yang bertemu, dia bersebelahan. Tolak jumpa negatif, tambah jumpa negatif. Bila kita nampak kedua simbol bertemu ni, kita mesti tukarkan menjadi satu simbol yang baru. Okey, tolak jumpa negatif. Kita dah belajar sebelum ni. Dia akan bertukar jadi apa kelas? Positif. Tambah jumpa negatif. Dia akan bertukar jadi negatif. So, kita salin balik soalan berserta operasi yang baru. 4 tambah 6 tolak 1. Ya. 4 tambah 6. Kemana hilang tanda negatif? Tanda negatif dah berjumpa dengan tanda tolak. Bertukar jadi tambah. So, that's why tanda baru adalah tambah. Ni tanda negatif telah hilang sebab dia berjumpa dengan tambah. Negatif jumpa tambah. Jawapannya tolak. So, 4 tambah 6 tolak 1. Awak boleh congak terus ataupun tekan kalkulator. Jawapannya adalah berapa kelas? 9. Okey. Contoh terakhir. Okey, kita ada satu soalan yang melibatkan operasi bahagi, bahagi atas bawah. Okey. Kita ada negatif 12 tambah negatif 16 bahagi negatif 22 tolak negatif 24. Okey, macam mana nak selesaikan soalan ni? Kalau jumpa soalan macam ni, kena selesaikan satu aras demi satu aras. Selesaikan dulu bahagian atas. Lepas tu selesaikan bahagian bawah. Lepas tu barulah awak bahagikan. Okey, so sekarang tengok jalan kerja cikgu. Kita nak selesaikan bahagian atas ni. So, kita nampak operasi apa ni? Tambah bertemu dengan negatif. So, bila tambah bertemu dengan negatif, dia bertukar jadi simbol tolak. So, kita salin balik soalan. Negatif 12 tolak 16. Okey, next kita selesaikan yang bawah pula. Tolak jumpa dengan negatif, dia jadi positif. Ni awak kena hafal hubungan
pertukaran tanda tu awak wajib hafal. So, negatif 22 tambah 24. Okey, kita mesti selesaikan dulu bahagian atas ni. Negatif 12 tolak 16. Tekan kalkulator. Dapat apa? Kita hutang 12, hutang lagi 16. So, dapat apa? Hutang 28. Cuba tengok. Cikgu tak pakai pun kalkulator. Congak macam tu je. Okey, next. Selesaikan pula bahagian bawah. Negatif 22 tambah 24. Awak hutang 22 tapi awak bayar balik dengan RM24. Jadi awak untung RM2. So dah sampai sini, bahagi je macam biasa. Tekan kalkulator. 28 bahagi 2, kita dapat 14. Negatif. Ni negatif bawah ni positif 2. So kita positif 2, kita boleh letak positif atau tak letak. Dia sama je jawapan dia. Tetap positif. So negatif jumpa positif, jawapannya negatif. So sekarang ni, kalau awak tekan kalkulator direct pun tetap dapat jawapan. Negatif 28 bahagi 2. Tetap dapat negatif 14. Okey, untuk tajuk ni, apa yang paling penting sekali adalah cara awak tulis jalan kerja. Bila dah masuk sekolah menengah, jawapan akhir memang penting. Tapi sebelum dapat markah untuk jawapan akhir, kami cikgu-cikgu tengok jalan kerja dahulu. Kalau jalan kerja betul, baru dapat markah jawapan akhir. Okey, so setakat ini sajalah pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap awak faham dan ilmu ni bermanfaat untuk awak semua. Mesti fahamkan sebab pengiraan yang melibatkan gabungan operasi ni bukan sahaja melibatkan nombor integer positif dan negatif tetapi melibatkan nombor pecahan, perpuluhan dan juga nombor nisbah. Jadi awak mesti fahamkan tajuk kita pada hari ini. Kalau tak faham, tanya kawan, tanya cikgu, ulang tonton video ini. Okey, jadi untuk latihan pengukuhan, latihan pengukuhan, awak boleh buka buku teks, buka surat 11, soalan latih diri 1.2C, soalan 1. A hingga F. Okey, selamat beramal dan selamat belajar. Terima kasih.